Alright, okay. So pagi ni insyaAllah kita nak kongsi tentang fiber ataupun serat lah. Jadi fiber ni sangat-sangat penting untuk kesihatan tubuh badan kita. Jadi suka saya berkongsi selama ini, sebelum tahu tentang kepentingan menjaga kesihatan ni, saya sendiri tak pernah nak ambil peduli pun tentang serat ni, tentang fiber ni. Itu saya lah, tak tahulah semua pagi ni macam mana kan sebelum ni. Tapi memang orang kata couldn't be bothered pasal serat ni. Bagi saya pada waktu tu, makanan adalah apa yang kita perlu dan kena pastikan yang sedap. Kalau sedap bertambah, makan aja. Sama ada dia ada serat ke, ada cukup khasiat ke, saya tak pernah tanya. Itu saya lah dulu. Tapi syukur Alhamdulillah, Allah bagi hidayah, ada peluang ni. So kita belajar tentang kesihatan, dan salah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kesihatan tubuh badan kita adalah badan kita memerlukan serat ataupun fiber. Sebab fiber ni membantu kita punya sistem penghadaman, digestive system kita, untuk membuang toksin daripada badan kita dengan cara yang lebih cepat dan selamat, insya-Allah. Jadi fiber ni, serat ni terdapat dalam tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang, beans, grains. Jadi masalah kita pada hari ini, kebanyakan orang tidak mengambil serat secukupnya. Punca masalahnya sebab ramai orang yang tak makan sayur. Betul tak? Ada tak kenal sesiapa yang tak makan sayur dalam keluarga kita? Ramai ya? Mungkin ada antara kita sendiri pun tak makan sayur, kan? Memang kurang makan sayur. Ada setengah orang memang langsung tak makan. Ada setengah orang dia memilih sayur yang dia makan, termasuk buah-buahan juga, kan? Tapi benda lain memang favourite lah. Jadi bila kita kurang dapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan ni, itu yang jadi serat kita tak cukup. Jadi mengikut kajian kesihatan, keperluan serat untuk kita adalah di antara 25 gram ke 30 gram serat sehari. Itu keperluan harian untuk cukup dari segi keperluan kesihatan. Tetapi berdasarkan kajian, statistik menunjukkan on average lah, secara purata, kita semua ambil hanya dalam 10 hingga 18 gram serat sehari sahaja. Jadi sangat kurang sebenarnya, tak cukup. Jadi apa berlaku apabila kita kurang serat atau fiber dalam kita punya pemakanan atau diet kita ni, Okey, yang pertamanya kita akan mengalami masalah sembelit. Jadi sembelit ni maknanya apa? Susah kita nak pergi ke toilet. Mungkin nak pergi toilet senang, tapi lama prosesnya. Proses menunggunya lama dan sebagainya. So itu salah satu masalah paling besar lah, sembelit. Yang keduanya, apabila kita kurang serat, kesannya adalah toksin tinggi dalam badan kita. Dan apabila toksin tinggi, kita mulalah mengumpulkan lemak. Itu sebabnya kalau kata kita ada masalah lemak tinggi dalam badan, besar kemungkinan kandungan toksin dalam badan kita juga tinggi. Jadi apabila ini berlaku, dia sebenarnya domino effect, chain effect, dia berkait. Bila toksin tinggi, kita akan cepat lapar. Itu yang kadang-kadang orang yang overweight dan sebagainya, makan sikit tak cukup, kena makan lagi, nak makan lagi. Dan yang kita paling takut, especially dengan suasana sekarang ni lah, dengan pandemik COVID-19 ni, adalah immune system kita menjadi rendah. Tak dapat berfungsi pada tahap optimum sebab kita kekurangan serat. Jadi serat ni sangat penting. Jadi sebenarnya serat ni ada dua jenis. Ini dulu saya pun tak tahu, tapi alhamdulillah sekarang baru kita faham serat ni ada dua jenis. Okey, yang pertama serat yang larut air. Dia panggil soluble lah, yang boleh larut dalam air. So senang nak faham, serat yang larut dalam air ni kita anggap dia sebagai sponge. Sponge. So kalau kita pegang sponge tu kan, sponge ni kan dia boleh serap air kan. Jadi kerja serat yang larut air ni, dia serap air dan bawa air ni ke seluruh bahagian dalam usus kita. Dia memudahkan air itu pergi ke seluruh bahagian usus kita, untuk pencucian dan sebagainya. Okay, yang kedua adalah serat tidak larut air. Yang ini pula ibarat sikat ataupun penyapu. Kerja dia pula, dia menolak sisa-sisa kerak yang tak diperlukan dalam usus kita untuk dibuang. Jadi dua-dua serat ni sangat-sangat penting.
So daripada mana kita boleh dapat serat-serat ni? Okey, yang pertama adalah serat yang sponge ni. Tu ada gambar sponge yang letak kat situ kan. Contohnya soluble fiber, maknanya dia larut, dia larut. Kebanyakannya adalah seperti buah fig, geledek, beans, oat, barley, ni semua soluble fiber. Contoh, nanti saya cuba dapatkan yang lebih kepada Malaysian lah. Alright, kemudian kita ada insoluble fiber. Nenas sikit lagi akan sampai. Okey, insoluble fiber. Insoluble fiber ni yang tak larut. Ni yang macam penyapu. So kita nampak buah apple, avocado, strawberries. Itu sebab apa? Ada pepatah kan, an apple a day keeps the doctor away kan. So kalau kita nak snacking pukul 10 pagi sekarang, antara pilihan snacking yang bagus adalah apple. Nanti satu hari esok kita kongsi hasil-hasil apple. Cereal pun bagus, whole wheat bread, bukan white bread, whole wheat bread. So ini semua contoh serat yang tak larut. Okey, so ini nenas macam Datin kata tadilah, malam saya ada kongsi, tapi kita ulang kaji hari ni. Malam saya pun alhamdulillah Datin ada bagi nenas, kita satu keluarga makan nenas malam. Luar biasa. Sangat luar biasa. Saya beli nenas malam dapat. Cikgu pun dapat nenas, alhamdulillah. So siapa yang belum makan nenas, nenas, sebelum kata tidak kepada nenas, tengok dia ada 9 khasiat. Antaranya dia sangat kaya dengan vitamin C. Vitamin C ni sangat-sangat kita perlukan dalam kita punya pemakanan. Kaya dengan serat. Dia ada fiber yang tinggi. Dia meningkatkan kesuburan, mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah asma. Kalau kita ada asma, macam saya ada asma. Memelihara kesihatan mental. Dia ada dia punya apa? Komponen-komponen dalam nenas ni yang membantu untuk 9 perkara ni. Dia membantu melawan kanser sebab dia antioksidan sangat tinggi, mengurangkan keradangan, anti radikal semua, dan dia membantu penghadaman. Itu sebab kalau kita amalkan nenas ni, senang dia nak pergi toilet, insya-Allah. Seratnya cukup. Jadi kalau kita tengok, kalau amalan kita setiap hari ataupun selang sehari makan satu cawan buah nanas, tengok satu cawan buah nanas kalori sikit saja, baru 82 kalori. Tapi dia dah bagi kita 1 gram protein tu. Hebat tu sebenarnya. Tinggi protein. 2 gram serat. Maknanya keperluan serat kita ni 25 ke 30 gram, maknanya satu cawan nanas tu bagi kita 2 gram. Nak cari lagi 23 gram aja. Vitamin A-nya, vitamin C-nya semua ada. Semua lengkap. Alhamdulillah. So hari ni pastikanlah dalam diet kita, pemakanan kita ada serat yang cukup. Jadi tengoklah portion tu So kalau kata kita susah nak makan buah-buahan dan sayur-sayuran, kami yang mengamalkan nutrisi Herbalife ni ada satu produk yang saya nak share, iaitu mix fiber. Mix fiber ni dia dalam bentuk powder. So dengan satu scoop saja dah dapat 5 gram serat. Itu yang sangat-sangat best. So memudahkan kita pergi toilet, dia bantu jaga kolesterol level. Dan yang paling seronoknya, dia ada dua-dua dalam ni. Dia lengkap. Dia ada soluble fiber dan insoluble fiber. So kita boleh mix kan. Kalau siapa yang minum shake tu, boleh letak satu scoop dalam shake. Masya Allah, dia rasa apple. Sangat-sangat lazat. Kalau siapa yang makan buah-buahan tu, boleh buat dia jadi substitute kepada asam kita. Kalau kita makan jambu ke kadang-kadang mangga kan, kita letak asam kan. Tukarkan dengan mix fiber ni sebab dia dalam bentuk serbuk. Masya Allah, sangat-sangat sedap. So nilai serat dia sama juga dengan satu bowl of flour rice, sama dengan 2 biji apple punya serat, dan sama dengan 2 biji slice meal bread ataupun 1 biji jambu besar. Hanya satu scoop saja, tapi dari segi kalori dah rendah dah. So ini dah biasa lah. I kena order mix fiber lah. Ini apa kata, satu substitute lah Datin. Bagi siapa yang tak makan sayur, tak makan buah-buahan, susah, kita bagi substitution. Jadi saya akhiri perkongsian pagi ni dengan satu sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, dari hadis ni terjadi sebagai Ahmad, tidak ada ruang yang diisi oleh manusia yang lebih cukup daripada perutnya. Masya Allah, kita manusia ni. Dan cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar dapat menegakkan tulang punggungnya, yakni memberikan tenaga. Jika tidak mampu, maka ia dapat memenuhkan perutnya dengan 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 lagi untuk nafasnya. Maknanya pastikanlah kita
kita ikut amalan Rasulullah SAW, Rasulullah pun tekankan kepentingan minum air, kepentingan makan secara sederhana dan make sure ada ruang untuk boleh bernafas. Jangan jadi macam ramai yang kita tahu makan ikut nafsu, makan sepenuh-penuhnya sampai senak tak boleh bernafas. Masya Allah. So itulah perkongsian ringkas pagi ni tentang kepentingan fiber.